Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, perjalanan dalam surah Ibrahim membawa saya kepada memahami satu perkara penting yang menjawab persoalan apakah tujuan sebenar kita berdoa. Kisah Nabi Ibrahim AS dalam surah Ibrahim mempunyai perspektif yang unik dan menarik untuk diperhatikan, kerana sudah pasti pengkaji, pencinta dan pencerita kisah-kisah Nabi Ibrahim sudah pasti memberikan perhatian lebih kepada kisah Nabi Ibrahim di dalam Al-Quran dengan melihat kepada surah yang dinamakan Allah Ta'ala sendiri dengan nama Nabi Ibrahim. Sudah pasti ada sesuatu yang istimewa dipaparkan tentang Nabi Ibrahim dalam surah Ibrahim berbanding surah-surah yang lain. Dan kita akan dapati babak yang dipaparkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surah Ibrahim, dalam babak Nabi Ibrahim, adalah babak doa Nabi Ibrahim. Jadi kita mesti belajar sesuatu daripada 7 ayat. Seingat saya ayat 35 hingga 41 daripada doa Nabi Ibrahim yang dilafazkan di satu peristiwa, iaitulah kedatangan baginda ke bumi Makkah. Dan bumi Makkah waktu itu telah menjadi bumi yang maju, Al-Balad, ya. Dan baginda melafazkan doa ini dalam keadaan alal kibar, sudah sangat lanjut usia dan sudah pun dikurniakan Ismail dan Ishak yang sudah besar panjang. Tuan-tuan, kembali kepada isu utama kita adalah mengapa kita berdoa. Nabi Ibrahim AS adalah seorang yang ditampilkan surah Ibrahim sebagai berdoa. Maka fahamlah kita karakter utama Nabi Ibrahim. Kalau banyak karakter baginda kita tidak tahu, maka karakter emas, golden karakter Nabi Ibrahim adalah seorang yang suka berdoa, munib, seorang yang banyak kembali kepada Tuhannya. Jadi sudah pasti tokoh yang terbaik untuk menjawab persoalan mengapa saya berdoa dan bagaimana untuk jadi seseorang yang gemar dan kerap berdoa. Maka hendaklah kita melihat ayat-ayat doa Nabi Ibrahim, di mana jika kita perhatikan doa Nabi Ibrahim AS, kita menyimpulkan tujuan berdoa ini yang jarang orang beri perhatian apabila berdoa adalah 2 isu, 2 objektif yang tidak boleh diabaikan. Yang pertama sekali adalah berterima kasih kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan. Ini jelas dalam doa Nabi Ibrahim. Baginda melafazkan alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismail wa Ishaq inna rabbi lasami'ud du'a. Jelas ya, kita nampak dalam doa ini bukan sekadar permintaan. Kita dalam berdoa, barangkali mindset kita, tujuan kita adalah nak meminta sesuatu daripada Allah. Ad-du'a huwa talab. Ya, benar, doa itu meminta. Tetapi sebaik-baik doa sudah pasti kita belajar daripada para anbiya seperti Nabi Ibrahim, di mana sebaik-baik doa, dan agar doa menjadi satu perkara yang rutin dan kerap dalam kehidupan kita, kita mengibrahimkan diri kita, mensurah ibrahimkan diri kita dengan karakter suka berdoa. Maka Ibrahim AS mengajar kita
dalam doa juga kita menyebut puji-pujian dan terima kasih kepada Allah. Jadi jangan berdoa hanya sekadar nak meminta, berdoalah juga untuk berterima kasih, menginsafi apa yang Allah Ta'ala telah berikan sejam, 2 jam, 3 jam yang dah berlalu. Jangan jadi mudah lupa dengan apa yang Tuhan telah beri. Kerana kebiasaan seseorang berdoa, mindsetnya adalah akan datang, akan datang, akan datang. Dia lupa untuk memasang mindset telah berlalu, telah berlalu, telah berlalu. Maksud saya adalah, seringkali seseorang berdoa bila ada masalah, yang mana masalah itu akan berlaku. Ya, Tuhan, saya berada dalam keadaan A, maka untuk mengelakkan akan berlaku keadaan A, maka kurniakanlah kepada saya B. Concern kita adalah sebentar lagi ada masalah, minggu depan ada masalah, sebulan depan ada masalah. Sedangkan doa juga adalah bermaksud asyukru, dengan melafazkan Alhamdulillah atas apa yang telah Tuhan berikan kepada kita sebelum kita berdoa. Ini unsur yang kita lupa ya kekadangnya. Sedangkan Ibrahim ya mengajar sebaliknya. Yang kedua, tuan-tuan, memanglah doa itu meminta, kerana kita hamba, dialah Tuhan kita yang maha gagah dan kita maha lemah. Namun Ibrahim AS mengajar kita, apa yang kau minta, mintalah. Tetapi apa nombor satu yang kau minta daripada 2-3 senarai panjang yang kau nak minta? Ibrahim AS melafazkan doa ini dalam keadaan sudah melepasi semua ujian-ujian berat. Kita boleh katakan baginda sudah berada dalam retirement, dalam keadaan bersara daripada perjuangan, berehat bersama dengan keluarga. Bahkan tema surah Ibrahim kalau diperhatikan daripada awal, la in syakartum la azidannakum, inna fi dhalika la ayatin likulli sabbarin syakur. Tema syukur itu jelas dalam surah ini. Nikmat yang sangat banyak yang telah Allah Ta'ala kurniakan kepada Nabi Ibrahim. Tetapi ketika senang ini pun tuan-tuan, Ibrahim berdoa. Kita berdoa selalunya bila susah. Ibrahim AS berdoa ketika susah dan senang. Jadi bagaimana nak melahirkan seseorang yang kekal berdoa, angkat tangan atau tidak mengangkat tangan sekalipun, ketika senang, ketika sihat, ketika kaya, ketika berpengaruh, bukan sekadar ketika tidak berpengaruh, ketika jatuh, ketika dihina, ketika sakit, ketika miskin. Maka kekuatan untuk melakukan doa walaupun dalam keadaan senang, sihat, adalah meletakkan prioriti dengan betul. Minta apa dalam doa? Kalau seseorang yang dah kaya, Astaghfirullahalazim ya, phone ni jatuh, minta maaf banyak-banyak. Kalau seseorang yang kaya semasa susah banyak berdoa, dah kaya jadi malah berdoa. Sebab apa? Sebab dia rasa dia dah dapat apa yang dia doakan. Jadi ini menyebabkan dia dah tak nak berdoa. Seorang yang sakit banyak berdoa, bila sihat dah jarang berdoa. Ini akan berlaku bila kita tak tahu apa yang penting patut saya minta. Bahkan kalau kita sakit sekalipun, kalau kita miskin sekalipun, kita kena minta. Tetapi benda nombor satu yang kita kena minta apa dia? Iaitulah pengampunan. Ibrahim AS memulakan doa dengan, Tuhan, aku ada permintaan, iaitulah jangan jadikan aku ya dan anak cucu cicitku menyembah berhala. Permintaan ini ada kaitan dengan syarat pertama sekali untuk doa itu diterima, iaitulah menyembah Allah yang Esa, mengiktiraf tiada Tuhan selain Allah. Tetapi penghujung permintaan Nabi Ibrahim AS adalah Rabbi ghafirli wali walidayya walil mu'minina yawma yakumul hisab. Baginda
yang menyebabkan baginda kerap berdoa adalah baginda faham prioriti paling utama adalah meminta keampunan. Seseorang yang miskin meminta kaya, bila dapat kaya dia dah jarang berdoa. Kaya tu benda nampak tuan-tuan, sihat ni benda nampak. Tetapi berapa ramai yang berdoa untuk minta benda yang tak nampak, iaitulah keampunan daripada Allah. Jadi janganlah terlalu keduniaan dalam permintaan-permintaan kita kepada Tuhan. Perkara yang paling besar yang sepatutnya jadi nombor satu kita minta dalam doa adalah rahmat Allah di hari akhirat, menerusi keampunan. Tuan-puan yang saya hormati dan dikasihi sekalian, demikianlah tujuan berdoa yang terserlah dalam surah Al-Fatihah, di mana dalam surah Al-Fatihah kita diajar untuk berterima kasih terlebih dahulu. 17 kali sehari kita membacanya sebagai surah yang wajib dibaca dalam solat, tetapi juga sebagai doa. Terima kasih pada Allah. Dan yang kedua, kita belajar daripada Al-Fatihah selepas puji-pujian, mengiktiraf Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawmiddin adalah meletakkan dengan betul permintaan apa yang penting. Sebab tu Allah ajar dalam surah Al-Fatihah, dalam banyak-banyak benda kau minta, iyyaka nasta'in, benda nombor satu kau kena faham adalah kau mudah tergelincir dari jalan yang lurus. Maka minta benda tu dulu, baru benda-benda lain. Wallahu a'lam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi